Tapi bukan Allah yang arahkan hati dia untuk pilih kufur. Allah paksa hati dia untuk pilih kufur. Bukan macam tu. Itu penentuan dan Allah tak buat benda tu. So dia ada potensi untuk jadi beriman sebenarnya. Tapi dia pilih dan Allah tahu sejak azali. Dan Allah biarkan pilihan dia tu, Allah biarkan dia mati dalam kekufuran. Adakah Allah zalim? Tak. Itu adil. Allah sudah beri kebebasan dia pilih. Itu adalah. Dan adil tidak menyanggah rahmah. Adil tidak menyanggah rahmah. Ustaz, kalau Allah masukkan Fir'aun dalam neraka, boleh, itu macam mana tu kasih sayang, Ustaz? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala masukkan orang yang zalim dalam neraka, di mana rahmah dia? Rahmah dia adalah pada dia ikat diri dia dengan keadilan. Allah boleh tak azab manusia dengan azab yang tak setimpal dengan dosa dia? Boleh tak? Boleh tak? Allah azab manusia dengan dosa yang tak setimpal dengan dia. Dia buat dosa kecil, Allah kasih teruk-teruk azab. Boleh tak? Boleh. Tapi dia buat tak? Itu adil dan itu rahmah. Dia boleh kasih lebih teruk tapi dia tak buat. Ustaz, tapi orang yang kufur sekejap kat dunia tapi dekat akhirat selama-lamanya dalam neraka, itu setimpal ke? Ini soalan besar. Ini soalan yang Ustaz Raja Mukhlis tanya saya juga. Ini sebenarnya hujah biasa yang disampaikan oleh Asy'ariyah. Kejap. Apa? Okey, saya akan ulang. Ini hujah yang biasa. Sebab sebahagian Asy'ariyah ni, sebahagian dia over untuk mengisbat sifat iradah Allah. Ibn Arabi pun persoalkan benda ni. Dia kata manusia kufur sekejap je kat dunia ni, tapi dalam neraka selama-lamanya. Sebab tu Ibn Arabi kata apa? Neraka akan berubah jadi sedap. Dan yang sedihnya Ibn Taymiyah pun kata something like that. Ini interesting. Ni saya tengok dalam lapangan pemikiran Islam ni, dia very interesting. Orang yang kita nampak opposite thoughts tiba-tiba boleh bersetuju dalam certain ideas. Ibn Taymiyah kata neraka tu akan terhapus. Akan terhapus. Betul tak, Ustaz? Tapi itulah yang kami dengar. Kalau salah, saya rela tarik balik. Okay? Dan sejujurnya saya tak dengar direct daripada kitab Ibn Taymiyah, saya dengar daripada Syekh Sa'id Fudah. Okay? Kalau salah dia, salahlah saya. Dan kalau betul Ibn Taymiyah tak cakap benda tu, saya tarik balik. Tapi Ibn Arabi, saya dah tengok dia cakap benda tu, memang betul. Kita dah pergi kepada source yang primary dan memang dia cakap benda tu. Okay. So sekarang ni, di mana logical dia? So ada sebagai Asy'ariyah menggunakan idea ini untuk mengatakan, tengok, Allah boleh buat sekati dia je dengan kita dan dia tetap adil. Allah boleh je menyakiti. Allah buat, bukan boleh, dia memang buat. Allah menyakiti makhluk tak bersalah pun. Dan dia tetap adil. Ini saya ada problem dengan argument ini. Dan apa itu Rahman? Oh, dia Rahman, Allah Maha Pengasih. Tiba-tiba, Allah mengazab makhluk tak bersalah. Then I have a problem with that definition of Rahman. So saya perasan bahawa sebenarnya bukan masalah definisi Rahman Allah, tapi puak-puak ni. Yang sebahagiannya terlalu melampau nak kata Allah punya iradah ni merangkum semuanya. Allah punya kudrah merangkum semuanya. Sehingga mereka kata, no one can control Allah. Whatever He does. Yes, no one say that anyone can control Allah. No, we don't say that. So dia orang kata apa? Allah buat apa pun tak zalim. Allah kalau mengazab orang tak bersalah pun tak zalim. Awak bolehlah senang kata mulut, tak zalim. Allah azab orang tak bersalah pun tak zalim. Cuba Allah campak you suka-suka dalam neraka. You nak kata macam tu? Ini tak apa, tak zalim, saya okey je. Come on lah, be truthful, be frank lah. Have some empathy. So hujah mereka apa? Hujah mereka nak kata memang berlaku Allah mengazab orang yang tak bersalah ataupun azab yang tak setimpal. Apa bukti yang mereka ada? Tengok, kufur sekejap tapi selama-lamanya dalam neraka. Apa jawab balas? Sebab tu bila dengar hujah ulama ni jangan terus jam crank. Awak pun ada akal kan? Kita ni jenis ulama dah kasi hujah, diam lah. Itu hang tak faham kalam ni apa? Hang tak faham akidah Asy'ariyah tu apa? Akidah Asy'ariyah ni dia ganyang habis sampai habis. Tak kira lah siapa yang cakap. Imam Abu Hasan Asy'ari ke, Imam Ghazali ke, kita tengok hujah dia apa. Sebab Imam Ghazali antara yang menyokong hujah bahawa Allah memang mengazab makhluk tak bersalah. Bukti dia apa? Dia kata binatang sakit tanpa ada manfaat. Itu tak susah untuk dipatahkan. Kita tanya mana bukti?
Mana bukti bahawa binatang yang sengsara ini tidak dapat gantian? Hari ini dia dimakan oleh harimau, semalam dia makan. Dia tidur. Dia mating. So ada timbal balasnya. Yes, binatang ada sengsaranya dan ada juga nikmatnya. So nak kata bahawa Allah mengazab makhluk tak bersalah ni tanpa timbal balas, you have to produce evidence. Because from our observation, we can see clearly that animals ada benefit juga. Dia ada pleasure. So sorry, Imam Ghazali buat dakwah macam tu, kita kena tanya. Ni tak ramai orang ready ni. Kata, kau hang ni siapa ni nak challenge Imam Ghazali ni? Hang ni siapa ni? Sorry, Allah give me akal. The same Allah give me akal, the same Allah give to Imam Ghazali. Tapi bukan kita nak kata kita sama level, tidak. Tapi kita boleh berfikir. Now, soalan dia, macam mana kita nak respon? Kufur sekejap, selama-lamanya dekat neraka. Mana adilnya? Saya kasih perumpamaan senang lah. Awak curi barang dekat kedai 5 minit je. Masuk je 5 minit juga. Baru adil. Hukuman itu, dia bersesuaian dengan kedahsyatan perbuatan itu. Bukan jangka waktu ia dilakukan. Betul? Awak pecahkan barang orang berapa lama? Setahun? Tak. Tapi masuk je berapa lama? Takkan nak sama timing dia? Sorry to say, dia rogol orang. Sekejap je. 15 minit, 1 jam. Paling lama lah. Kenapa ketawa? Rogol ni bukan benda main sorry, saya dia masuk je 1 jam baru adil kan? Boleh kita kata, tak adil, dia zina, dia rogol 1 jam je, kenapa masuk je sampai lama, kena sebat semua, tak adil ni. Boleh kita kata itu? So kufur ini dahsyat bagi satu makhluk yang sangat kerdil dan sangat hina dan sangat bodoh, yang diberikan macam-macam nikmat oleh Tuhan, dia tetap menafikan kewujudan Tuhan dia, menafikan untuk menyembah Tuhan dia. Itu adalah kedahsyatan yang melayakkan dia untuk kekal dalam neraka. Dan itu adalah adil. Adil itu. Ustaz, saya tak faham lah kufur ni dahsyat. You tak faham kufur ni dahsyat, you kena kenal betapa agungnya Allah dulu. Baru you akan tahu betapa dahsyatnya kufur itu. Bila you pandang rendah kepada Tuhan, you akan pandang rendah pada kufur. Kalau you tahu betapa besarnya Tuhan itu, betapa agungnya Tuhan itu, you tak akan pandang rendah pada kufur. Ada jawapan balas? Nak jawab balas boleh. Ustaz, saya tak setuju. Silakan, itu kalam. Jangan pula saya kata, no one can question me. Itu dah bukan kalam dah tu. Kalau ada argument yang lebih baik, atau kata Ustaz punya argument ni merepek lah Ustaz, then sampaikan. Tapi saya tak rasa argument ni merepek. So, ilmu ni berkembang. Jangan ingat dia berhenti pada zaman tertentu, dah habis. Dah selesai, ulama' dah bincang semuanya. Ini yang Asam Jawa suka ulang. Sebab dia pemalas. Kalau dia kata agama tak selesai, dia pun kena fikir sekali, betul? Dia pun kena sumbang sekali, betul? Dia tak nak sumbang, dia malas. So dia kata, semua ulama' dah bincang, dah selesai. Wah, hebat ulama' kita. Ulama' kita dah bincangkan masalah yang akan berlaku pada tahun 30. Lagi 1000 tahun akan datang. Dah, Imam Ghazali dah bincang, dah selesai dah. Fiqah kita pun dah selesai dah. Itu tak berkembang. Selesai apanya? Selesai. Malas cakap lah malas. Malas cakap je malas.